Assalamualaikum, good morning everybody. Pada hari ini saya ingin pergi ke klinik haiwan, ingin bawa Bam ke klinik haiwan sebab dalam masa beberapa hari ini dia tidak dapat ke tandas. Jadi ada simptom-simptom yang menunjukkan dia ni ada batu karang. Jadi saya risau perkara ini berlanjutan dan akan mengakibatkan dia sakit dan kita tidak minta-minta, tapi benda ni sebenarnya boleh menyebabkan kematian pada haiwan seperti kucing. Jadi hari ini kita akan buat pemeriksaan dan kita akan tengok apa keputusan daripada doktor haiwan tu, daripada vet. Jadi kita tengok, jumpa lagi di segmen yang seterusnya. Saya perhatikan Bam ni dalam masa beberapa hari dia macam meneran apabila pergi ke tandas. Itu yang merisaukan ni. Boleh masuk dah. Urea. Maksudnya meneran time kencing. Ada nampak kencing berdarah? Kencing berdarah tiada. Dia ni tidak dalam kandang. Dia dalam baru saja ambil isi pindah dalam kandang dalam 1 minggu. Lepas tu kalau dia nampak langsung tidak dalam pasir dia kah di kandang kah? Tidak ada punya kencing. Kalau usually 3 hari tidak kencing mati sudah tu. Ataupun kami nak perasan lah kalau. Itulah saya mau tahu ada atau tidak. Sebab masa saya palpate bladder dia, saya tidak dapat rasa itu bladder. Kita takut jap pun dikencing pecah kan. Tapi kalau benda itu terjadi, mestilah keadaan dia weak. Sekarang masih dia alert. Nampak. Lagi satu dia agak gemuk. Jadi mungkin terlampau gemuk, lemak-lemak tu tidak dapat rasa. Tapi usually bladder tetap dapat rasa lah. Ni bladder dia ada kecil. Tapi mau start begini sudah. Maksudnya keras. Itulah, okey. So bila urea, tengok hematuria. Ada kencing berdarah kah tidak? Ada muntah? Muntah tiada pula. Okey. So kenapa ini tiga-tiga tanda orang bilang dia punya urea ataupun toksik dalam badan meningkat. Okey. Itu yang paling penting. So usually disebabkan oleh kristal. Ini kristal bukan terjadi baru saja, over the time. So benda tu akan makin menebal, besar sampai dia di uretra, dia sumbat. Sana lah kau nampak tak? Ya begitulah tu. Dia penderaan balik-balik. Dia macam lama dia begitu. Lama dia begitu. So ini sumbat ni bahaya sebab kalau betul-betul blockage within 24 hours tidak sampai, kalau kita tidak unblock dia boleh mengakibatkan cardiac arrest. Lagi satu, bila tak boleh kencing, ini apa fungsi buah pinggang? Filter kan, filter toxic waste. Urea akan masuk, naik ke atas, back pressure pergi kidney akan mengakibatkan kerosakan buah pinggang. Okey, apabila ada satu ni kita panggil electrolyte imbalance, yang itu K+ terlampau tinggi, dia boleh buat cardiac arrest. Itulah yang jantung. Ya, terus mati begitu. Jadi especially dia ni agak gemuk. Okey. Satu, planning dia sebenarnya untuk FLUTD. Kalau betul-betul block, kita kena pasang urinary catheter, pasang hose kalau orang cakap. So ini prosedur memang harga di sini 150. Okey. Lepas itu kucing kamu akan kena pasang drip untuk flush all the urea out from body system. Okey. And then ini pasang drip RM50. Tapi kucing kau 5 berapa tadi? 5.6. Okey. 5.6 satu hari dia perlu dalam 336 ml. So satu botol tu 500 ml. So untuk dia 3 hari di sini mungkin perlu lagi penambahan 2 botol lah, lebih kurang. Jadi ini RM80. Buat kucing di sini RM20 satu hari times 5 days. Yang ini 100. Okey. So what di sini macam ni. Lepas kau kena pasang hose kan? Pasang catheter. Ini catheter akan stay daripada hari pertama hingga hari ketiga. Lepas itu hari ketiga tu kita buka, hari keempat tu kita buka. kita observe dia boleh kencing ke tidak sampai hari kelima. Usually kalau tidak boleh kencing, memang kami akan suggest perineal ureterostomy ataupun kasih
tukar itu jantan pergi betina. Ini kalau chronic cases, maksudnya memang lepas pasang hos pun tak boleh. Sebab problem dia tu adalah di uretra dia selalunya. Okey. Maksudnya dibuang dia punya saluran kencing tu. Bukan dibuang, di-convert daripada penis pergi vagina. So diameter tu besar sikit, macam sajat lah. Tapi itu worst case scenario. Kalau masih tidak boleh kencing. Cuma untuk kucing kamu, sebab dia punya bladder masih kecil. Kecil dan unpalpable. Sebab mungkin juga sebab dia gemuk kan. Jadi kalau plan untuk dia, saya mau dia warded dulu, ataupun kau cakap tak apalah doktor, saya bawa balik lah, saya start ubat lancar kencing sama ubat. Kalau dia betul-betul tidak boleh kencing, saya bawa datang balik. Itu satu pilihan. Juga. Kedua is saya ward dia, saya pasang drip untuk kasih pasang air, convert supaya dia punya water intake tu lebih banyak, kencing tu terhasil. Tengok dia boleh kencing ke tidak. Jadi bila dia boleh kencing, dengan lancar kencing, ubat, makanan semua kita on, dalam 1-2 hari kita kasih balik lah. Kalau dia tidak boleh kencing, baru kita pasang hos. Itu salah satu pilihan. Tapi semua bergantung sama budget kamu. Okay. So usually kalau dia tidak boleh kencing, yang inilah kan, urinary catheter, drip, ward. Lepas itu ubat. Ubat ni kita akan start antibiotik, anti-inflammatory, renal support, calmorofel untuk kasih lancar kencing dia lah. Ini saya tidak boleh bagi exact figure sebab kita tidak ambil berapa biji tu ubat kan. Dalam 120 to 150 lah lebih kurang. Saya belum lagi ambil. Makanan kamu kena tukar sudah. Saya akan ambil urinary SO. This one 500 gram yang repack punya. So usually kami akan advise untuk pakai ini makanan 3 hingga 6 bulan. Kalau tidak ada apa orang bilang recurrence, baru kau tukar. Tapi perubahan pergi maksudnya? Tukar makanan. Maksud saya tidak ada blockage. Bukannya tidak perubahan. So lepas 6 bulan tu kau boleh tukar makanan lain. Cuma better cari yang ada urinary punya apalah fokus. Okay? Yang itu dry food betul kan? Iya, dry food. And then yang lain consultation lah 15. So ini overall kalau dia 15 150 80 100, 150, this one 30, lebih kurang 525 plus minus untuk ward 5 hari. 5 hari termasuk ubat sekali lah. Ini ubat yang semua yang saya. Tapi kalau penambahan ward ada dia lebih lah. Kalau ada benda-benda yang lain memang ada akan additional. Nanti walaupun bladder dia kecil, dia tidak boleh kencing, benda tu boleh mengakibatkan kematian juga berbanding yang kucing-kucing yang lain. Itu selalunya lah. Itu yang kita takut. So kamu buat pilihan sama ada kamu mau kasih warded, kami pasang drip dan monitor, kita start ubat, ataupun kau mau bawa balik. Kalau betul-betul tak boleh kencing, baru kau bawa balik doktor. Begitu ikut kau. Ikut budget. So dia punya bladder tak juga besar kan? Maksudnya dia punya tempat. Saya tidak rasa bladder. Maksudnya dia tidak distended sangat, tapi mungkin dia betul-betul sudah blockage. Jadi ikut kau lah, ikut kamu. Kita akan start ubat lancar kencing, antibiotik, tukar makanan. Kau ubah kandang dia hari ini, start 10 pagi sampai 10 malam. Kau tengoklah, dia masih makan tak? Makan masih juga, cuma dia tidak macam selalu lah. Tidak terlalu berselera makan ya. Momo dehydrated sudah 1, 2, 1, 2. Okey, lagi skin tan. Dalam 24 jam ni kau observe lah betul-betul. Observe dulu lah. Ya. Kita start ubat. Saya mau kau report yang warna kencing dia kan. Ada kencing doktor, Nina warna kencing dia. Tengok berdarah atau tidak. Kencing memang masih dia begitulah. Itu memang masih meneran lah. Tapi yang penting ada kencing dan banyak. Kalau kau tidak kasih makan ubat, betul-betul blockage, makin teruk lagi tu keadaan. Biar saya mau kasih makan ubat dari sini. Ngam. Ada suplemen atau lancar kencing lah. Nanti saya tulis sini. 1 biji 2 kali sehari. Okay. Ini penting. Lepas itu ini anti-inflammatory untuk kasih reduce, because kalau dia ini kristal, dia akan mengakibatkan kencing, pundi kencing tu menjadi tebal, because dia melukakan kan.
Ini antibiotik untuk prevent secondary bacteria infection. Okay, so ada beberapa ubat yang stop bleeding tu mana? Sini. Dengan itu anti-stress yang lain. Okay, ini gabapentin because ada certain kucing dia develop FIC bah. Idiopathic cystitis, benda tu mengakibatkan dia stres. Stres mengakibatkan dia tidak boleh kencing. Doesn't necessarily pasal ini orang bilang pasir lah atau kristal. Jadi selalunya kami bagi anti-stress supaya dia okey sejak mood dia. Stop bleeding kalau ada darah. Sebab sekarang kau pun tidak sure warna kencing dia macam mana kan? Ya, tidak sure sebab Jadi ini dalam bentuk kapsul. What you do is 2 ml campur 1 kapsul bagi 1 ml 2 kali sehari. Okay. Sebab ini setengah biji sekali sehari. Okay? So, doktor mau ajar makan ubat ni. Mari sini. Okay. Kucing ni okey, insyaAllah. So what we do, yang pil ni, buka mulut, pegang pipi, buka mulut 90 degree, masuk dalam. Pandai Bam-Bam. Satu lagi, buka mulut Bam-Bam. Pandai Bam-Bam. Ini paling penting. Ini kalau Morofel, janganlah kau kasih hancur. Buka mulut, masuk terus satu. Good. Okay, ini anti-stress. Sudah kami bantu, kasih apa dulu, shake. Bagi 0.5 je jangan lebih. Okay. Buka mulut sayang. Bismillah. Oh, pandai Bam-Bam. Yang ini stop bleeding. Tak suka merasa ubat dia ni. Okey. Kau ambil 1 ml air biasa. Dia paling air ni kau kasih last lah. Sebab dia pandai nah. Kau nampak tu? Dia kasih bui. Kasih buih. Mana tu nak? Jadi kalau berbui begitu, what you do, dia suka tu rasa. Kasih minum dia air. Janganlah Bam-Bam. Supaya dia telan. Satu telan, satu kasih cuci mulut dia lah dari rasa ubat. Bam-Bam. Takut dia lalu. Tu sama lancar kencing yang 2 kali sehari ya. Oh, 2 ubat tu. Ya, yang lancar kencing. Yang mana-mana ubat 2 kali sehari kau teruskanlah. Double check ubat dia. Yang ini yang anti-stress gabapentin. 1 kapsul campur 3 ml air. Ya, kita Payah balik-balik. Sini satu lagi lah topik tu. Satu bungkus. Boleh bayar online bahkan. Boleh? Baru saja selesai bawa Bam-Bam ke klinik di situ dan sudah bagi ubat dan doktor minta kami monitor Bam-Bam selama 24 jam. Sekarang kami mau balik bawa si Bam-Bam bagi dia rehat dulu, kita kasih asing dengan kucing yang lain. Kita akan monitor dia dalam masa 24 jam. Careful. Push. Cep. Terus nampak tu dia ni. Asal. Tiada. Kesiannya. Ay. Di bawah tu. Iya. Habis dah nak keluar. Nak keluar nak. Lebih? Tiada apa-apa. Tiada. Kau ada juga tapi tak Tiada. nampak. Tapi selera je makan kan. Makan dia. Awam itu.
still nothing. He's in too much pain. Lepas tu saya tengok dia masih lagi belum dapat kencing, masih lagi belum dapat buang air besar. Dan kami ambil keputusan untuk hantar Bam-Bam semula ke klinik lah, dan biar dia warded di klinik. Biarlah dia dijaga oleh doktor dan juga yang lebih pakar di sana. Sebab kami tengok tadi pun kami tidak tahu buat apa. Ubat sudah bagi makan, tapi tidak ada sebarang perubahan. Jadi lagi baiklah kalau dia disambung air, kemudian dia dijaga sepenuhnya oleh yang lebih pakar. Seperti yang doktor tu cakap, kalau dia masih lagi belum dapat keluarkan kencing tu, dia akan pasang urinary catheter. Tiub tu akan dipasang ke pundi kuncing dan akan membantu dia untuk mengeluarkan semua kencing yang terkumpul di dalam badan. Sama macam orang yang dapat batu karang lah, dia akan dimasukkan tiub. Jadi selepas itu dia akan dimasukkan dengan drip, iaitu yang doktor tercakap 2 botol air lah. Kalau setelah dibuat ni semua masih lagi belum dapat mengeluarkan kristal yang ada dalam pundi kencing dia tu, artinya batu karang tu, dia akan guna prosedur pembedahan lah, iaitu menukarkan dia punya saluran kencing daripada penis kepada vagina. Itu yang saya dengar tadi lah. Maksudnya dia akan jadi saluran kencing dia itu akan jadi saluran kencing seperti kucing betina, supaya dia lebih besar dia punya lubang untuk membuang kencing itu. Jadi itulah implikasinya daripada penyakit batu karang ni. Jadi Bam-Bam, bersabarlah Bam-Bam, kita doakan yang terbaik untuk Bam-Bam. Terpaksa berkorbanlah untuk Bam-Bam ni, sebab hati mana yang tidak sayang kucing, dan hati mana yang selesa tengok kucing menderita kesakitan kan. Jadi apapun kami akan tetap buat apa cara sekalipun untuk Bam-Bam ni sihat semula lah. Jadi mohon kepada yang menonton, kita doakan yang terbaik untuk Bam-Bam. Dan saya akan upload lagi video untuk memberitahu kamu apa perkembangan Bam-Bam selepas ini, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Ciao. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not the